Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, yaitu pemerintahan Sarawak sebelum didatangi oleh James Brooke. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Sarawak dalam kurun Masihi ke-15 hingga ke-17. Menurut sejarahnya, pada zaman dahulu negeri Sarawak itu takluk di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Dalam pertengahan kurun Masihi ke-15, pada masa kerajaan Melayu Melaka sedang di kemuncak kebesaran dan kekuasaannya. Pada masa itulah agama Islam mula dibawa masuk ke Sarawak dari Melaka. Dan ramailah orang Melayu serta puak-puak suku bangsa Melanau, Kedayan dan Bisaya yang ada di Sarawak itu masuk agama Islam. Pada tahun 1609, mengikut riwayat pengarang Portugis bernama Valentin, ia mengatakan pada masa itu tempat-tempat yang bernama Kelkak, Saribas dan Melanau di Sarawak itu takluk di bawah pemerintahan Kerajaan Johor yang telah didirikan oleh Raja Melayu keturunan daripada Raja Melayu Melaka. Dan mengikut riwayat orang Belanda pula pada tahun 1690. Itulah Sarawak telah dapat melepaskan diri daripada perintah Kesultanan Brunei. Sungguh pun demikian, sejak awal kurun Masihi yang ke-19, didapati Sarawak telah kembali masuk ke bawah perintah Sultan Brunei. Sharif Sahab memerintah di Sungai Sekerang. Pada awal kurun Masihi yang ke-19, yaitu tiada lama sebelum tahun 1832, Sultan Brunei telah melantik seorang orang besar baginda, peranakan Arab bernama Sharif Sahab, jadi ketua memerintah di daerah Sungai Sekerang Cawangan, Sungai Batang Lupar di Sarawak, menggantikan seorang ketua yang telah sedia memerintah di situ bernama Laksmana Aminuddin. Adapun Laksmana Aminuddin itu ialah seorang suku bangsa Melanau beragama Islam. Berasal dari tempat yang bernama Matu di Kuala Sungai Batang Rejang dalam bahagian 2 Sarawak sekarang. Mengikut ceritanya, Laksmana Aminuddin itu lebih baik orangnya jika dibandingkan dengan Sharif Sahab. Dan orang Melayu di tempat itu lebih suka kepada Laksmana Aminuddin. Laksmana Aminuddin inilah ayah kepada Abang Aing, pegawai Melayu di Sarawak pada zaman Raja Brooke. Sharif Sahab memerintah di Sadung. Pada tahun 1832, Pangeran Bendahara di Brunei bernama Pangeran Muda Hashim telah melantik Sharif Sahab memerintah di tempat yang bernama Sadung dalam bahagian 1 Sarawak. Sekarang menggantikan seorang ketua pemerintah, di situ bergelar Datuk Petinggi. Sejak itu Sharif Sahab dan adiknya bernama Sharif Mular telah mengambil bahagian yang cergas dalam hal ehwal di Sadung dan Sekerang. Pangeran Mahkota memerintah di Sarawak, Kuching. Lebih kurang pada tahun 1836, Sultan Umar Ali Saifuddin II, Sultan Brunei yang memerintah masa itu, telah menghantar seorang orang besar baginda bernama Pangeran Mahkota, serta beberapa orang lagi orang besar-besar Brunei, bersama-samanya pergi ke Sarawak, Kuching sekarang, dan memerintah di situ. Pada masa itu orang Melayu, Bidayuh dan Cina telah sedia ada di Sarawak. Di bawah ketuaan seorang orang besar mereka bernama Datu Petinggi Ali. Mereka itu ramai mendiami tempat-tempat yang bernama Seniawan, Lidah Tanah, dan Ketupang, tiada berapa jauh dari Bandar Kuching. Datu Petinggi Ali itu diam di Senawan. Adapun Datu Petinggi Ali itu ialah keturunan yang ke-15 daripada Datu Permaisuri anak Datu Andi, Raja Jarum. Dan keluarga itu telah lama diam dan memerintah di Sarawak.
Pada masa Pangeran Mahkota yang berasal dari Brunei itu memerintah di Sarawak, ia telah bertindak keras dan zalim terhadap orang Melayu, Bidayuh dan Cina yang di bawah ketuaan Datuk Petinggi Ali itu. Pangeran Mahkota dan pegawai-pegawai di bawahnya orang besar-besar Brunei itu telah mengambil beras, ikan, sarang burung dan lain-lain hasil daripada orang Melayu. Bidayuh dan Cina pengikut Datuk Petinggi Ali itu dengan sesuka hati mereka sahaja, dan tidaklah mereka membayar harga barang-barang yang mereka ambil itu. Bahkan Pangeran Mahkota telah mengenakan pula cukai berat yang mesti dibayar kepadanya oleh orang-orang Datuk Petinggi Ali itu. Serta dipaksanya pula mereka membuka lombong mencari batu perak, antimoni, dan emas dekat tempat yang sekarang bernama Bau. Batu perak dan emas yang mereka dapati itu dibeli oleh Pangeran Mahkota dengan harga yang murah atau dirampas sahaja oleh Pangeran Mahkota. Dan orang besar-besar Brunei itu dengan tidak membayar harganya, pendeknya ikut suka hati mereka sahaja. Bahkan ada pula di antara pengikut Datuk Petinggi Ali itu, Melayu, Bidayuh, dan Cina, yang ditangkap oleh Pangeran Mahkota dan orang besar-besar Brunei itu, lalu dijual sebagai hamba abdi. Datuk Petinggi Ali dan pengikutnya memberontak melawan pemerintahan Pangeran Mahkota di Sarawak. Oleh sebab perbuatan Pangeran Mahkota dan orang besar-besar Brunei yang memerintah di Sarawak, Kuching, itu telah terlampau zalim dan aniaya, orang Melayu, Bidayuh dan Cina, pengikut Datuk Petinggi Ali itu pun bangkit, memberontak melawan pihak Pangeran Mahkota dan orang besar-besar Brunei itu. Tujuan Datuk Petinggi Ali ialah hendak membebaskan Sarawak dari perintah orang besar-besar Brunei yang zalim itu. Oleh sebab itu berlakulah huru-hara di Sarawak. Datuk Petinggi Ali telah menghantar utusannya ke Betawi, Jakarta sekarang, minta pertolongan kepada Kompeni Belanda. Tetapi Gubernur Jenderal Kompeni Belanda yang ada di Betawi tidak mahu campur dalam hal permusuhan di Sarawak itu. Dalam pada itu, Sultan Sambas Ada memberi pertolongan kepada Datuk Petinggi Ali dengan memberi ubat bedil, peluru dan barang makanan. Setelah mendengar berita kekacauan yang telah berlaku di Sarawak itu, Sultan Umar Ali Saifuddin II di Brunei telah menghantar ayah saudara Baginda Pangeran Muda Hashim, Pangeran Bendahara Brunei, pergi ke Sarawak supaya memadamkan huru-hara pemberontakan itu. Tetapi apabila Pangeran Muda Hashim sampai ke Sarawak, tidaklah dapat ia menguasai Pangeran Mahkota, dan Pangeran Mahkota pun tidak pula mahu mengikuti apa-apa perkataan Pangeran Muda Hashim. Walaupun kedatangan Pangeran Muda Hashim ke Sarawak itu dititah oleh Sultan Brunei. Pangeran Mahkota terus juga melawan dan menzalimi orang Melayu, Bidayuh dan Cina, pengikut Datuk Petinggi Ali itu, dan mereka pun tetap pula meneruskan penentangan mereka terhadap Pangeran Mahkota dan orang-orang Brunei di Sarawak itu. Kekacauan dan huru-hara itu berjalan terus. Pangeran Yusuf di Brunei bersahabat dengan Sharif Uthman di Marudu. Setelah Pangeran Muda Hashim meninggalkan Brunei, datang ke Sarawak ada seorang keluarga di Raja Brunei bernama Pangeran Yusuf, alur ayah saudara juga kepada Sultan Umar, Ali Saifuddin II, telah jadi orang besar yang berkuasa di Brunei, dan Sultan Brunei pun dapat dipengaruhinya, dan Pangeran Yusuf itu bersahabat baik pula dengan seorang orang besar peranakan Arab bernama Sharif Uthman, yang sedang berkuasa di Teluk Merudu, dalam negeri Sabah sekarang, dan ramai pengikutnya. Pengikut Sharif Uthman yang ramai itu diperintahkannya melakukan pekerjaan merompak di laut-laut sekitar Pulau Borneo, dan harta benda rompakan itu terpulang kepada Sharif Uthman serta orang besar-besar di bawahnya. Banyak alat senjata seperti meriam, lela, bedil, peluru, dan ubat bedil dijual oleh Sharif Uthman kepada Pangeran Yusuf di Brunei.
Dan Pangeran Yusuf pun telah menjualkan pula benda-benda itu kepada orang lain dengan beroleh keuntungan berlipat ganda. Demikianlah caranya Syarif Uthman di Teluk Merudu dan Pangeran Yusuf di Brunei menjalankan perniagaan mereka. Di sini patut disebut sedikit, yaitu sejak orang Barat, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, mengambil dan menguasai negeri-negeri rumpun bangsa Melayu di Asia Tenggara. Sama ada diambil dengan jalan berperang atau dengan tipu daya, kebanyakan raja-raja dan orang besar-besar rumpun bangsa Melayu itu telah kehilangan sumber pendapatan mereka, seperti yang biasa mereka dapati pada masa sebelum dijajah oleh orang Barat dahulu. Oleh sebab itu, pada masa dijajah oleh orang Barat itu, terutama dalam kurun Masihi yang ke-19, pekerjaan merompak kapal dan perahu di laut dan mengambil harta benda dari kapal atau perahu yang dirompak itu bukanlah dipandang mereka sebagai suatu perbuatan keji. Tambahan pula jika kapal atau perahu yang dirompak itu kepunyaan Barat. Perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan membalas bela perbuatan orang Barat yang telah menjajah negeri mereka.